Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengurusi Triple IT, pemudah acara Dr. Muhammad Nur Manuti, dan tidak ketinggalan Profesor Dr. Fauzan, dan juga penghormatan saya kepada panelis yang telah mendahului perbahasan tadi, yaitu Profesor Farid Alatas dan Profesor Amin Abdullah. Dalam kita menyingkap kedudukan Profesor Sausin Alatas, saya rasa mau tidak mau, selain daripada mendekati beliau dari sudut kepribadiannya, ketokohannya, kita perlu tidak memisahkan diri daripada apa yang saya ingin sebutkan sebagai lanskap sosial, politik dan intelektual dalam tahun-tahun 50-an, 60-an, 70-an. Dalam arti kata yang lain, kita tidak perlu menyisihkan persoalan persekitaran intelektual pada masa itu yang terdapat di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia dan Singapura. Tanpa memahami latar belakang ini, sukar untuk kita mengketengahkan perwatakan Profesor Sausin Alatas. Maksud saya begini, pada tahun-tahun 50-an, 60-an, Malaysia dan juga Indonesia ada sebahagian daripada lanskap intelektual dunia dengan konsep, dengan istilah, dengan teori yang menjelajahinya yang bersumberkan barat. Sama ada di Menara Gading ataupun di dalam media sosial pada masa itu, dalam akhbar, dalam majalah dan seumpamanya. Ia bersifat liberal dan moden. Dan ini memberi ruang dan peluang kepada mana-mana tokoh yang ingin mengketengahkan dan membugarkan ide-ide tertentu dalam persekitaran yang saya maksudkan. Apatah lagi di Malaysia ketika kita mengisi kemerdekaan, mengenakan pendekatan yang berbagai untuk pembangunan, kita mencari-cari solusi ataupun formula dalam pembangunan itu sendiri. Jadi dalam konteks seperti inilah tokoh-tokoh seperti Sausin Alatas, Profesor Tunku Aziz dan sebagaimana yang kita ketahui telah memunculkan diri dan berlatar belakangkan pengetahuan mereka, pendidikan mereka yang cosmopolitan, yang sebahagian besar daripada mereka ini adalah daripada mixed marriage. Kita tahu yang mempelopori pemikiran banyak daripada kalangan ini, sama ada Abdullah Munshi ke, ataupun Datuk On bin Jaafar ke, dan membawalah kepada Sausin Alatas sendiri. Jadi mereka seperti ini dapat berada dalam dua dunia pada suatu masa, yaitu dunia pendidikan yang bersifat kebaratan, dunia sosial dan politik yang banyak disentuhi oleh pergolakan luar negara, dan juga kedudukan tempatan dengan segala local wisdomnya, dengan segala khazanahnya yang ada di peringkat tempatan. Dan yang ketiga, lanskap ini juga adalah lanskap di mana masyarakat itu sendiri masih terbuka. Walaupun mereka konservatif dari segi keagamaan mereka, tetapi mereka juga sanggup mendengar, sanggup membuka telinga mereka untuk mendapat bimbingan daripada luar. Apatah lagi kalau ia datang dari golongan intelektual daripada Menara Gading. Ini penting. Pada masa tersebut, mereka yang datang daripada Menara Gading ataupun universiti yang kita sebut hari ini, tentulah dari kalangan profesor, para pensyarah yang mengungkap ilmu, yang membugar idea, yang kadang-kadang asing kepada masyarakat besar. Namun begitu, oleh kerana sebagian besar daripada mereka ini berdepan juga dengan anak buah mereka, lulusan daripada universiti, maka ia menjadi suatu laluan yang mudah dari atas ke bawah. Paling tidak untuk mereka ini, iaitu para mahasiswa, bekas mahasiswa ini, untuk membuka telinga, mendengar. Sama ada sebagai suatu mainan intelektual saja, ataupun sebagai suatu usaha untuk mendakap sesuatu formula, sesuatu solusi daripada atas ke bawah. Dalam bahasa yang lain, pemikiran yang datang, yang mencurah daripada atas, daripada Menara Gading ini menyentuh secara rona di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi apabila isu nepotisme,
isu feudalisme, isu korupsi dan sebagainya ini diketengahkan oleh mereka daripada Menara Gading, maka ia dapat diterima baik sekurang-kurangnya di peringkat intelektual oleh masyarakat itu. Jadi gabungan antara kedudukan mereka ini di Menara Gading dengan ilmu yang ada pada mereka dan kepekaan yang ada pada mereka ini juga memudahkan mereka ini berinteraksi dengan masyarakat itu sendiri. Dalam istilah yang lain kita boleh menggunakan aura yang ada pada orang universiti. Yang terakhir dalam persoalan lanskap yang saya sebutkan ini ialah bahawa pada masa tersebut, khasnya tahun 50-an 60-an, di samping pegawai kerajaan yang umumnya adalah anak murid daripada mereka yang mengajar di universiti, ialah juga ketiadaan think tank seperti hari ini. Iaitu badan-badan pemikir yang dapat menandingi dari segi kekuatan finance dia, keuangannya, dari segi kekuatan intelektualnya, dan juga dari segi kekuatan politiknya. Seperti yang ada hari ini tidak wujud. Sekurang-kurangnya tidak wujud sebegitu rupa pada tahun-tahun 50-an, 60-an dan sebagainya. Jadi para manusia akademik yang mengalami transformasi sebagai pemikir awam ini mudah untuk menjelajah kehidupan intelektual yang ada dalam lanskap yang saya sebut itu. Sebab itu Arnold Toynbee melihat manusia seperti ini sebagai the human transformers, iaitu yang menerjah ke dalam masyarakat, coba mengukir masyarakat, mengikut image-nya, mengikut cita rasa mereka. Ini persoalan yang perlu difahami dan dihadami dalam kita menilai tokoh-tokoh seperti Profesor Syed Hussein Alatas. Artinya tidak cukup dengan kita melihat kepribadian itu sendiri. Soal kepribadian penting, dan ini telah pun disentuh oleh kedua-dua panelis, apatah lagi telah diluah secara terbuka, secara liberal sekali oleh mereka tadi, termasuk juga oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dalam konsep ini, dalam konteks ini kita dapati ide-ide beliau berhubung dengan korupsi, berhubung dengan rekonstruksi sejarah Malaysia, berhubung dengan revolusi mental, itu telah pun kita selakkan tadi, sehingga kita dapat melihat bagaimana kerelevanan pemikiran Syed Hussein Alatas dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting daripada itu semua ialah apabila beliau telah meneroka begitu jauh, begitu berimpak ke dalam alam intelektual yang saya sebutkan tadi, dalam kegesangan dan pemanulan yang berlaku apabila mereka yang lain tidak meneroka hal-hal yang sama, maka beliau telah mewujudkan impak yang sebegitu rupa yang sebagainya sudah menjadi semacam school of thought. Bagi saya, seorang sarjana yang besar dalam masyarakat, dalam dunia akademik perlu ada 3. Pertama, beliau mempunyai gagasan yang begitu hebat, yang seterusnya mampu mengangkat sesuatu pemikiran dan seterusnya diterjemahkan menjadi school of thought ataupun pemikiran yang dapat kita lihat dalam berbagai aliran dalam pandangan Profesor Syed Hussein Alatas itu sendiri. Itu yang pertama. Sehubungan itu, apabila ini berlaku, maka beliau mempunyai followers, pengikut-pengikutnya, dan kita telah diperkenalkan tadi dengan berbagai jenis followersnya, daripada Afrika Selatan ke, daripada Turki ke, daripada Bangladesh ke, apatah lagi daripada kalangan di Indonesia dan di Malaysia. Ini yang kedua, ciri penting yang ada pada Syed Hussein Alatas, yaitu followersnya, pengikutnya. Dan ketiga ialah karya-karyanya yang boleh kita angkat selama ada sebagai klasik ataupun sebagai magnum opus ataupun karya-karya besar, karya-karya itu. Ini kita telah mendampingi sebelum ini apabila kita mengemukakan nama-nama besar daripada bukunya seperti Sociology of Corruption-nya, mitos peribumi malas dan seumpamanya. Ketiga-tiga ini perlu ada pada seseorang sarjana besar. Kalau ketiadaan inilah yang menyebabkan sebahagian daripada para profesor kita barangkali, sarjana kita di Menara Gading hari ini, kehilangan impaknya di dalam masyarakat. Tidak berkedudukan definitifnya disebabkan oleh ketiadaan ketiga-tiga unsur sebagaimana yang saya sebutkan. Sebab itu kalau di Amerika Syarikat, kita berkenalan bukan saja dengan Edward Said yang disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, tetapi dengan Noam Chomsky,
yang berada di MIT, walaupun seorang linguis dengan transformational grammar-nya, tapi juga beliau mendalami dan menghadami masyarakat semasa, sehingga beliau menonjol sebagai seorang sarjana yang juga seorang public intellectual. Begitu juga sebelumnya Harold Lasky di London School of Economics dan sebagainya. Suatu perkara yang ada juga pada Profesor Syed Hussein Alatas ialah apabila beliau berada di Persada selama 4 dekad. Masa itu juga penting, saya rasa. Kalau seorang itu berada di dalam kondisi seperti ini, mereka adalah manusia gunung yang mempunyai banyak kemuncaknya. Jadi dia telah melahirkan karyanya pada tahun 50-an, 60-an, 70-an. Ini juga berlaku di kalangan ahli politik. Kalau mereka ini berada pada suatu kontinuan yang lama, mereka dapat mencipta kemuncak yang banyak, seperti katalah Ho Chi Minh, maka kita dapati mereka ini tentu sekali mempunyai impact yang besar. Walaupun tidak semestinya begitu, seseorang itu tidak semestinya berada begitu lama. Al-Ghazali meninggal dalam tahun umurnya 50-an saja, tetapi pada umumnya, seandainya kita berada di Persada begitu lama, mencipta sejarah dalam konteks yang lama, dalam satu kontinuan yang membolehkan dia menjajah ide. Dan terakhir berhubung dengan manusia tokoh ini, manusia gunung ini ialah kerana penjajahan idenya yang dibuat dalam berbagai bentuk, mengulanginya. Kerana kalau dalam bahasa politik dipanggil propaganda, sebenarnya propaganda bukan suatu istilah yang pejoratif, yang tidak baik. Propaganda ialah mengungkap benda yang sama dari sudut yang berbeza, di tempat yang tidak sama, sehingga akhirnya ia dapat meneroka, memasuki liputan hidup manusia, liku-liku hidup manusia, sehingga ia mempunyai kesan yang berpanjangan, yang definitif. Ini penting. Dan dalam konteks Profesor Syed Hussein Alatas, saya dapati dengan penjajahan yang beliau telah buat selama 40 tahun, dengan pewarisan yang kita dapat lihat pada hari ini, dengan pembugaran yang dilakukan di berbagai seminar, maka idea itu telah berkembang baik sehingga sekarang ini. Maka sebab itulah istilah-istilah beliau seperti captive mind, babalisme, dan colonial knowledge, walaupun setengah itu setelah pun sentuh oleh pemikir sebelumnya, telah dapat suatu pemurnian baru, peningkatan baru, pencerahan baru, dan pembugaran baru dalam konteks semasa. Ini penting untuk seseorang itu menjadi pemikir awam. Karena dalam sebuah universiti ini perlu kita rujuk juga. Karena akhir-akhir ini ada kritikan terhadap kedudukan profesor, nilai mereka, mutu mereka. Saya rasa itu juga tidak adil. Karena dalam universiti kita mempunyai 4 jenis kurang-kurangnya profesor. Ada profesor yang sebagai penyelidik, yang tenggelam dalam makmal mereka, yang dapat berinteraksi di peringkat antarabangsa dengan segala pemikiran mereka yang disalur dalam jurnal-jurnal dan berimpak sekali. Itu satu, kita juga hormat mereka. Mungkin mereka bukan public intellectual. 2, profesor-profesor yang bakal tenggelam dengan kerja-kerja pentadbiran, sebagai dekan, sebagai ketua jabatan dan seumpamanya. Dan mereka ini barangkali lebih berpusatan kepada kuasa dan pentadbiran. Dan ketiga ialah mereka yang menjadi guru yang baik, pengajar yang menyalur saja. Dan keempat ialah mereka yang juga menjadi public intellectual seperti Syed Hussein Alatas ini. Dan mereka inilah yang bakal bergerak lebih jauh lagi menjadi ahli falsafah barangkali. Dan mereka inilah yang mencorak zaman. Jadi kalau kita ingin menyuluh kedudukan manusia akademik ini, khasnya golongan profesor, saya rasa kita perlu mencerakinkan golongan ini kepada 4 yang saya sebutkan tadi. Kembali kita kepada Profesor Syed Hussein Alatas dalam masa yang singkat ini. Saya rasa satu ciri yang perlu diwarisi oleh pihak profesor-profesor yang berada dalam kategori keempat tadi untuk menjadi public intellectual lah, untuk menjadi dan mewujudkan persekitaran yang pro-professor establishment. Kita mahu pihak atasan politik ini terus mencana keprofesoran mereka ini dengan mewujudkan persekitaran pro-professor establishment. Dan kita juga tidak mahu sebaliknya, iaitu pro-establishment professor. Ini ramai yang kadang-kadang sebagai mereka ini menjadi penyanyi di kikaruk. Yang mana apabila disebut oleh pemerintah, mereka ini akan mengkarukkan cerita berbagai, dan terusnya dalam sindrom di kikaruk ini, mereka menjadi sebahagian daripada gerombolan manusia yang hanya menyokong tanpa kritis. Itu tidak baik.
Walaupun ada benda-benda yang baik yang perlu disokong, tapi biarlah mereka ini memperlihatkan kedudukan mereka ini bukan sebagai pro-establishment professor, tapi yang bersasaran untuk mewujudkan pro-professor establishment dan seumpamanya. Dan seterusnya sebagai rumusan mengenai Profesor Syed Hussein Alatas, berlandaskan apa yang telah saya sebutkan tadi, maka beliau sebagai public intellectual yang turut menggabungkan kedudukan pertama, kedua, ketiga sebagai pentadbir, sebagai guru, dan juga sebagai penyelidik yang saya sebutkan tadi, beliau telah memunculkan diri sebagai institusi. Artinya seorang sarjana, seorang profesor, seorang individu yang telah terangkat menjadi suatu institusi. Bahwa hari ini kita bertemu untuk membincangkan kedudukannya ini, menjelaskan bagaimana beliau telah menjadi semacam institusi sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ini juga penting untuk kita fahami. Jadi begitulah sedikit sebanyak sebagai rumusan. Karena sebahagian besar yang lain telah pun terungkap dalam pandangan Profesor Farid Alatas dan juga Profesor Amin Abdullah, dan sebelum itu dalam pengamatan yang telah diberi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya rasa kerelevanan pemikiran dan pandangan daripada ketiga-tiga tadi ialah apabila mereka ini mempunyai hubungan personal juga. Hubungan kait yang membolehkan mereka ini dalam sejarah hidup Profesor Hussein Alatas ini mengungkap hubungan pribadi dengan mereka di bilik darjah ke, di rumahnya ke, ataupun di tempat-tempat yang lain seperti di bilik usrah dan sebagainya. Dimensi-dimensi ini tidak ada pada sesat. Dimensi-dimensi yang boleh dianggap kadang-kadang sulit tidak ada pada pengamat-pengamat lain. Jadi mereka telah menggabungkan dimensi sosial, the public face of the man, dengan the private face of the person dalam konteks yang saya sebutkan tadi. Saya tidaklah mempunyai keupayaan untuk mengungkap seperti itu, disebabkan saya tidaklah mempunyai hubungan yang terlalu rapat dengan beliau, di samping sebagai seorang pengetua di sebuah asrama semasa beliau menjadi Nak Chancellor di Universiti Malaya, dan juga dalam interaksi-interaksi yang agak terbatas. Namun sebagai anak zaman itu, tahun 50-an, 60-an, yang menjadi sebahagian daripada landscape yang saya sebutkan tadi, maka kemunculan beliau dengan pemikirannya, dengan idenya itu turut menyentuh kami semenjak awal-awal lagi. Tahun 60-an semasa saya belajar di Universiti Malaya. Tahun 70-an, apatah lagi dalam konteks kebangkitan semula Islam dan seumpamanya. Dan terakhir, sangat penting untuk disentuh juga ialah bahawa sesuatu yang berlaku dalam konteks masyarakat Malaysia ialah dichomatization ataupun penduaan aliran intelektual itu sendiri. Disebabkan sebagian besar mereka yang menulis dalam bahasa Inggeris dibaca oleh mereka yang berpendidikan Inggeris, termasuklah mereka yang bukan Melayu. Jadi mereka yang diikonkan, diidolakan oleh mereka inilah mereka yang berada dalam ruang itu. Seandainya orang Melayu yang tidak ada dalam ruang lingkup itu, maka mereka terkeluar, tersisih daripada litaran yang dimaksudkan itu. Dan begitu juga dengan kalangan Malay speaking world, orang Melayu yang mempelajari dan mengikuti perkembangan di Malaysia dalam bahasa Melayu pada masa itu. Mereka membaca surat-surat khabar Melayu, mereka mengikonkan, mengidola intelektual mereka di kalangan mereka yang menulis dalam bahasa Melayu. Itu yang telah berlaku, masih berlaku hari ini. Saya mengharapkan bahawa hari-hari ini ia boleh ditutupi dalam suatu bentuk di mana kedua-dua pihak itu dapat menjamah kedua-dua pihak tadi dengan memintik minda daripada kedua pihak dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Malaysia. Tetapi saya Hussein Alatas merujuk kepada keperihalan keadaan yang saya maksudkan ini telah menulis dalam kedua-dua bahasa itu. Jadi dia telah melangkahi kedua-dua sempadan itu dalam bentuk itu. Sama ada dalam bukunya Biarkan Buta dalam bahasa Melayu, Islam dan Sosialisme dalam bahasa Melayu, ataupun buku-buku dalam bahasa Inggeris, The Sociology of Corruption, ataupun Intellectuals in Developing Country. Jadi pergabungan ini juga sekali lagi melengkapkan kedudukannya sebagai institusi, sebagai public intellectual, di mana audiennya terdapat di kalangan Malay speaking world dan juga English speaking world. Ini menarik. Jadi saya rasa bukanlah saya mengatakan bahawa kita perlu begitu, tapi malangnya begitulah keadaannya di Malaysia. Kita tanya saja mereka yang hanya tahu berbahasa Melayu, mereka akan membaca surat khabar Melayu, majalah Melayu, mengikuti program bahasa Melayu, dan
mengikonkan, mengidolakan public intellectual yang berada dalam lingkungan itu juga. Dan begitulah sebaliknya mereka yang berbahasa Inggeris. Sesuatu yang malang. Karena kita tidak dapat menggerakkan school of thought yang komprehensif, yang inklusif apabila ini berlaku. Artinya penduaan ataupun dichomatization ini terus menjalar hingga hari ini. Semoga kita dapat melahirkan ramai lagi tokoh-tokoh seperti Syah Hussein Alatas yang dapat menggabungkan dua dunia itu, menerusi penguasaan bahasanya dan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, dan melalui penterjemahan karya-karya itu daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ataupun Sultan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.